Maka tak kala memelia Allah Ta'ala Muhammadan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia-mulia birisalatihi, dengan merisalah akan dia akan Muhammad, dengan utuh Nabi Muhammad sebagai jadi rasul. Kerana birisalatihi, dengan utuhnya Allah ataupun utuhnya Nabi. Kalau kita tahu utuhnya Allah, kita idafah masdar kepada fa'il, kama di Muhammadan tu jadi maf'ul mahzuf. Ataupun birisalatihi, dengan utuh akan dia akan Muhammad, ketika tu idafah masdar pada maf'ul, boleh berlaku tu. Jadi domi pada birisalatihi, kalau kita rujuk pada Nabi, orang panggil risalatihi itu idafah masdar kepada maf'ul. Birisalatihi, dengan utuh akan dia akan Muhammad oleh Allah, orang panggil idafah masdar kepada maf'ul. Kalau tak birisalatihi, dengan utuhnya Allah, yakni utuh oleh Allah akan dia akan Muhammad, idafah masdar pada fa'il. Mulia-mulia Allah Ta'ala birisalati, dengan utuhnya, utuh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Muhammad saat itu. Utuh Nabi sebagai jadi rasul ataupun jadi utusan Allah Ta'ala. Kana jawab, kana Abu Bakrin, nascaya adalah Abu Bakar saat ini selepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala utuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jadi utusan. Awwala rajulin, dia tu awal bagi seorang laki-laki, ajabahu, yang menerimalah ia Abu Bakar ataupun rajul saat ni, hu akan dia akan Nabi ataupun mazukir min risalatihi, barang yang tersebut daripada utusan Allah Ta'ala terhadap Nabi itu jadi rasul. Dialah orang mula-mula terima Islam. Dia inilah orang mula-mula terima dakwah Nabi. Hatta qala alaihi salam, hingga sebeda ia Nabi. Hingga Nabi berkata, ya tak Abu Bakar ni mula-mula orang terima Islam. Tengok weh. Adik-adik semua, pelajar semua. Nabi ada sebeda kata nak, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwatun ghaira Abi Bakrin. Tiada aku menyeru dan tiada ada aku mendakwah ahadan akan seorang. Nabi kata aku tidak mendakwahkan seorang ilal Islam, gi kepada Islam, illa kanat lahu, malaikan adalah baginya, bagi Abi Bakrin ni lah, kabwatun, orang panggil kabwah, ataupun lahu baginya, bagi ahadin, tak apa kalau situ. Malaikat tidak adalah baginya, bagi seorang itu, kabwatun, yakni sekali jatuh ataupun terimakan Islam itu sekaligus, ghaira Abi Bakrin, selain pada Abi Bakar. Anak yata orang terima Islam Nabi sekaligus, tak ada kena hurai banyak, tak ada kena kecek banyak, tak ada kena mengajak banyak. Orang yang terima sekaligus saat itu, yang terjatuhnya dan pula terjatuh di dalam hati dia tu sekaligus dengan dakwah Nabi, ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas daripada Abu Bakar dia terima Islam sekaligus ataupun terima Islam dengan cara tak payah, dia tu awal-awal orang terima Islam daripada yang tua, daripada Quraisy, ialah kena pada Abu Bakar. Orang mudah terima. Nabi royak gapo dia, dakwah dia, royak dia, maka dia terima sekaligus, tak ada tanya persoalan banyak tu dak supaya Quraisy yang lain. Tengok. Thumma qama, kama dia ai ba'da apa ni, summa ai ba'da qabulihi da'watan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat aja. Thumma ai ba'da qabulihi da'watahu sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada menerimanya Abu Bakar akan dakwahnya, dakwah Nabi, qama, bakilah ia Abu Bakar, berdiri ia Abu Bakar, menegak ia Abu Bakar, bida'wati ikhwanihi, dengan menyeru pula akan saudara-saudaranya, saudara Abu Bakar. Jadi lepas pada dia tu terima Islam, maka bukan sekadar yang ni kita nak ni ngaji, bukan sekadar kita. Lepas dah kita ngaji, kita royak ke orang pula, kita dakwah orang pula, kita sebar ke orang. Hak ni hak pentingnya. Abu Bakar selepas pada dia terima Islam daripada Nabi secara kaligus, dengan cara tak ada persoalan banyak pada Nabi, maka dia terima orang panggil Islam tu dengan sekaligus, dengan secara seretak orang panggil. Seretak, apabila Nabi dakwah, maka dia seretak, terima lalu dah. Orang panggil dakwah Islam, tak ada persoalan banyak. Lepas pada dia terima, dia menegak pula bakit bangun, bida'wati ikhwanihi, dengan mendakwahkan saudara-saudaranya. Tengok weh,
wa asdiqaihi, dan segala taulan-taulannya. Segala kawai-kawai dia, maka dakwah kawai-kawai dia pula. Siapa dia nya? Ikhwanihi wa asdiqaihi min Quraisyin, daripada fok-fok Quraisy. Maka dia saat ni mendakwahkan saudara-saudara, dan pula masalahnya daripada asdiqa min Quraisyin Syafi'i bala ila hazaddin, kepada ining agama. Dakwah ke saudara-saudara, dan dakwah kepada saudara-saudara, dan kepada taulan-taulan dia kepada ini agama. Agama apa murad dengan hazaddin? Aidinil Islam, ialah kena pada agama Islam. Kama dia apabila dia terima Islam, maka dia bangkit bangun, dia dakwahkan Islam kepada saudara-saudaranya dan kepada taulan-taulannya. Fa ajabahu, maka menerimalah akan dia, akan gapo? Ada akan gapo ni tak sini. Fa'ajabahu, maka menerimalah akan dia, akan gapo? Akan dakwatahu, ataupun kita katanya mazukir min da'watihi, ataupun tak sini tak apa. Maka menerimalah akan dia, akan mazukir min da'wati ikhwanihi wa asdiqaihi min Quraisy, daripada mendakwah Abu Bakar akan saudaranya. Tak ada. Fa'ajabahu belakang tu. Kalau tak tengok tadi kita suruh baca gati kita dah. Hafak tak tengok tu. Tak kita semua hidup tak pening hati kita. Fa'ajabahu, maka menerima akan dia, akan Abu Bakar. Yakni akan gawa? Akan mazukit min da'watihi, min da'wati ikhwanihi wa asdiqaihi. Yakni menerima akan barang tersebut daripada dakwah Abu Bakar ke saudaranya, wa asdiqaihi, dan kawan-kawannya daripada Quraisy. Jam'un, oleh satu jum'ah. Satu kumpulan daripada fok Quraisy. Tu jam'un ay min Arabi Quraisy ataupun min Quraisyin. Jadi apabila Abu Bakar yang masuk Islam, maka bukan sekadar dia dak Islam, maka dia mendakwahkan kawan-kawan dia, dan pula dia mendakwahkan saudara-saudara dia mendakwahkan kerabat dia, adik-beradik dia, maka yang menimukan akan dakwah bagi Abu Bakar oleh satu jum'ah, satu kumpulan daripada Quraisy. Tengok siapa dia hati. Minhum, setengah daripada mereka itu daripada al-jam'i, daripada jemaah hak terimakan Islam yang sebab mendakwah oleh Abu Bakar ni. Siapa dia? Uthmanu ibnu Affan. Baca molek. Yang pertama hak terimakan dakwah bagi Abu Bakar, hak mula-mula sekali, ialah kena kepada Uthman. Jadi Abu Bakar tu terima Islam daripada Nabi. Nabi kecek royak dia gini Abu Bakar, maka dia terima sekaligus lalu dah. Tak ada soalan banyak, tak ada tanya banyak, "Hei Muhammad, Islam ni lah mana, kok mana, usul asal." Dia tak tanya, terima sekaligus lu dah. Kemudian selepas pada dia terima Islam, dia dakwah pula daripada kumpulan-kumpulan Quraisy, daripada saudara, adik-beradik, saudara mara dia, adik-beradik dia, dan pula daripada taulan dia kawan dia. Maka yang terima saat itu daripada satu kumpulan, yang pertama Uthman ibnu Affan, natu Nabi ni. Dan yang kedua, Waz-Zubairu ibnul Awwami. Yang kedua, orang yang terima Islam sebab puca dan kih didakwahkan oleh Abu Bakar. Adilan Bangudi. Az-Zubairu ibnul Awam ialah Az-Zubair ibnu Awan. Makna Zubair ibnu Awam yang terima Islam yang keluar selepas pada Abu Bakar. Wa Talhatu ibnu Ubaidillah. Dan yang ketiga kena pada Talha. Baca molek. Talhatu ibnu Ubaidillah. Ialah kena pada Talha ibnu Ubaidillah. Wa ghairuhum, dan lain daripada mereka itu, lain daripada As-Salasah, lain daripada Uthman, lain daripada Az-Zubair, lain daripada At-Talha, timukan akan Islam. Walamma adza al-musyrikuna. Tengok mula. Jadi lepas pada ni Abu Bakar dia masuk Islam. Lepas pada dia masuk Islam, dia dakwah orang. Dia mengajak orang sepofok kita lah pergi dakwah 3 hari 4 hari, ataupun pergi 40, klik mari dakwah ke kedai kopi, dakwah ke kampung ni.
Dia dulu tak ada juh mana tapi pergi dakwah 44 bulan klik mari. Nya dakwah demo malah kata apa deh. Lepas tu adalah yang turut dia. Pak Abu Bakar selepas pada terima Islam, memeluk Islam, maka dia pun dakwah kawan-kawan gu dia, daripada adik-beradik dia, saudara mara dia, maka masuk Islam sekali dengan dia, sama serupa dengan dia, ialah Uthman Ibn Affan, tangan nama Uthman yang pertama. Orang panggil terima Islam dengan sebab Abu Bakar. Yang kedua Az-Zubair Ibn Awam, yang tiga Talhah Ibn Ubaidillah. Habis kat tu. Lepas daripada korama masuk Islam, nak kafir Quraisy tak sedap duk lah. Tengok. Walamma adzal musyrikuna, dan tak kala menyakiti oleh orang kafir Quraisy, kafir musyrikun. Dia menyakiti oleh kafir musyrikun, man aslama, akan mereka yang memeluk Islam ia. Jadi tak kala jadi apabila Nabi tu duk dakwah, maka diterimakan Islam saat itu oleh setengah daripada kumpulan Quraisy, daripada Uthman, daripada Az-Zubair, daripada At-Talha, dengan sebab dakwah Abu Bakar ramai masuk Islam pada ni. Lepas pada tu orang kafir Quraisy menyakiti man aslama, akan mereka yang memeluklah ia akan Islam. Siapa dia masuk Islam, kafir Quraisy menyakiti, wak nyanyo, wak seksa. Siapa dia man aslama, bayar pada man. Siapa dia man aslama ni? Min abidihim, daripada segala hamba-hamba mereka itu al-musyrikin. Jadi hamba-hamba bagi kafir Quraisy hak masuk Islam mengikut Abu Bakar, maka kafir Quraisy menyakiti. Setengah daripadanya Bilal Ibn Rabah kan. Bilal ni hamba orang, hamba bagi kafir Quraisy, maka dia masuk Islam. Duk kata ahadun. Kafir Quraisy kata nak, "Hei Bilal, kembali pada agama tok nenekmu semula. Kembali. Nah, ila takut tak mau kunut Tuhan, kunut kepada Islam." Hatulah demo heret di pada pasir, tubik dengan lemuk, lagi pula berdarah, heret dengan uta tak batu tak perut, heret dengan uta dengan kuda dia di tengah-tengah pada pasir. Buat menyakiti oleh kafir musyrikun, akan mereka memeluk Islam daripada hamba-hamba mereka. Kana li Abi Bakrin, adalah bagi Abi Bakar gawa dia al-yadut tulah. Berarti molek. Kale do tede kale. Pergi kale molek. Kale kita tu. Jangan duk dekuk tangan kita malah menulis malah apa tu. Kana li Abi Bakrin, adalah bagi Abi Bakar al-yadut tulah, tangan yang panjang. Bagi Abu Bakar tangan panjang. Orang tangan pandok ya kupi. Orang panggil tangan pandok. Ngana? Kupi, dekung, loket, bakhi. Tu orang panggil tangan pandok. Orang tangan panjang ni orang tangan apa? Orang panggil cai sepok. Tangan dia panjang, dia beri belakang ke orang. Nak orang panggil orang tangan atas. Gapo dia mau perlu, maka dia hala. Dia hala sebab dia tangan panjang. Maka Abu Bakar ni orang cai sepok. Lagi pula orang hati sapa. Orang boroh, tangan pun panjang. Tengok, bagi Abu Bakar tangan panjang. Mana tangan panjang? Makna orang boroh, orang hati sapa. Maka tangan dia saat ni tak ada saja. Tengok fofok Quraisy saat ni dia nyanyi pada hamba-hamba hak masuk Islam daripada hamba mereka. Maka Abu Bakar ni orang token yang belinya. Tengok. Kana li Abi Bakrin al-yadut tula, ialah tangan yang panjang fi syiraihim, pada membelikan mereka itu abidihim. Dia ni orang beli. Dia tengok fak kafir Quraisy buat seksa siapa. Seksa ni dia dulu dia pakai hamba, pakai tat. Pakai apa ni? Pakai tat, pakai kunrap cai. Yang ni tat. Tak dulu ni makna kata dia tak suka tak lah ni. Tak dulu ni tak sungguh dia hamba kita boleh kita suruh belaka. Kalau hak tino kita nak woti tak ada apa. Hamba tino kita nak wati tak ada apa, kita tak mengulu bini suka. Bini kita misalnya pak dah, bini suka ada pak orang ya, tapi tak ni siapa 10 orang 20 orang kita nak wati mana tak ada apa. Nah, tak kita hamba kita. Maka orang zaman dulu dia pakai tat. Orang kafir Quraisy ni dia ambil orang kulit hitam, hak bibi mulut tebal, kulit tebal tu dah dia buat hamba dia. Maka wah hamba dia, maka dia tahu hamba dia masuk Islam, maka dia buat nyanyi, dia godeh, sebab bila dia heret di padai pasir, tak di tengah panas, maka tak batu tak perut, heret dengan kuda, dia buat nyanyi. Patut siapa dia yang membelikan hamba-hamba ni?
Maka Abu Bakar ia tokek arak yang besar dulu. Ia kaya di dalam kota Mekah. Maka dia adalah orang belikan hamba-hamba yang kena buat nyanyi ni. Fi syira'ihim. Lepas tu lagi wa itqihim, dan pula memerdeka oleh Abu Bakar him akan mereka itu akan abidihim. Abu Bakar ni lah orang yang gawa, yakni orang yang merdeka beli hamba. Hak kafir Quraisy buat nyanyo, hak jangan buat nyanyo sebab dia tu memeluk Islam, maka Abu Bakar beli ambil. Betul maka Abu Bakar kata a'taqiduka gini. Berkata a'taqiduka a'taqa yu'tiku ya'tiku a'taqa ya'tiku. Abu Bakar kata a'taqtuka, aku merdekakan akan dikaya beli hamba mari kata a'taqtuka, aku merdekakan akan dikauhi Fatimah, aku merdeka akan dikauhi Zaid masalah. Ya beli hamba kena buat nyanyo, lepas pada tu ya merdekakan akan hamba sani. Kenapa? Dia beli, lepas tu dia tu merdeka akan hamba-hamba yang dia beli ni. Ibtigha awajhi rabbihil a'la, kerana menutup dan duk cari akan keredaan bagi Tuhannya, Tuhan Abi Bakar. Tuhan mana? Al-a'la, yang maha tinggi. Abu Bakar beli apa? Hamba-hamba yang dinyanyui, yang dizolimi oleh tok ngulunya kafir musyrikin, wak nyanyo kepada hamba-hamba hak masuk Islam. Abu Bakar tuju membelinya. Abu Bakar beli merdekanya akan hamba tak tukan. Karena Abu Bakar nak kepada keredaan Allah, nak kepada perwagaba persetujuan Allah yang maha tinggi. Siapa dia daripada hamba yang kena nyanyo? Minhum, setengah daripada mereka itu abidihim, setengah daripada hamba-hamba mereka itu al-musyrikin, ada al-mazlumi, yang dikena zalim tidak. Minhum, setengah daripada mereka itu mana? Abidihim al-mazlumina, yakni daripada hamba-hamba mereka yang dikena zalimkan akan mereka itu. Siapa dia setengahnya? Bilalun Ibnu Rabah, tanah molek daripada hamba kafir Quraisy ni, daripada hamba kafir musyrikin ni. Dia masuk Islam, tapi dia tak jadi hamba kafir lagi, hamba bagi musyrikin lagi, tapi yang meluk Islam dah, masuk Islam. Bilal Ibnu Rabah. Maka Bilal ni satu orang udun lah, orang kulit hitam, mata tebal, bibir mulut tebal. Kalau kita tengok fok hitam, fok magelak dah. Maka Bilal orang baik tu, orang sepuluh juzuk koma, orang sepuluh orang sodeh tu, bibir mulut tebal, sepuluh Afrika tu. Dah tebal, rambut geriting supaya ngalobok tu deh. Baik tu Bilal. Tapi dia ni jadi satu hamba bagi kafir musyrikin. Maka dia masuk Islam, maka diwak nyanyo oleh kafir-kafir Quraisy. Dia heret daripada pasir. Bila engkau kembali pada agama tok nenek engkau semula, kalau engkau tak kembali, kami nak nyanyo akan dikau, kami nak bunuhkan dikau, kami nak menyeksakan dikau. Tak tokau batu di atas perut, heret daripada pasir dengan kuda panah dengan panah, tubiknya lemuk, tubiknya apa darah dah kok tangi kok tubuh bagi Bila. Tapi bila kata apa kembali bila kepada Islam, bila kata ahad. Tuhan satu. Bila tak kembali kepada agama asal, kepada agama kufar, kepada agama kafir musyrikin. Apa tu wak nyanyi oleh demo dah. Lepas itulah dibelikan oleh Abu Bakar, lepas tu Abu Bakar merdekakan akan dia. Ni setengah daripadanya. Apabila ni satu muazzin Rasulullah. Apabila ni mati di Syam dah. Dia lagi di Syam selepas pada Nabi wafat. Apabila Nabi wafat duduk dalam dalam setengah tahun lebih kurangnya dia tak nak duduk. Dia kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar aku tak nak duduk dah Madinah. Apabila aku sudah semaya, aku lalu tepi kubur Nabi, aku tak boleh tengok, aku tak boleh ingat, aku ingat Rasulullah, aku tak boleh duduk di sini, nak semaya tak boleh, ingat rindu Rasulullah. Lari duduk di Syam. Sebab dia mati di Syam. Dia mati kubur dia tepi sekolah kita Mahfadah Islami. Mahfadah Islami, ni kita kata Dimash, orang panggil ibu kota mengeluang hak Suria. Lepas tu orang panggil situ tu, orang panggil kawasan Dimash tu, orang panggil kawasan. Orang panggil situ.
Orang panggil Babul Syarqi. Babul Syarqi turun gitu, ia ada jami' orang panggil Al-Fatah Islami. Situ kubur Bilal. Lepas tu makam bagi Abu Hurairah belah sana. Sejik bagi Abu Darda belah sana. Tu kita pergi sana. Sebab tu kita kena cari. Kubur-kubur kalau kita boleh gitu, alhamdulillah. Boleh pergi ziarah-ziarah para sahabat, ziarah para tabi'in, ziarahkan para ulia Allah. Hak tu ya berkat tu. Orang ada berkat-berkat lagu tapi benda ni orang tak nampak. Tak nampak. Bila papa kita pagi-pagi tepi kubur Bilal, muka sejik kita pun kalau kita kubur Bilal tepi tu ya. Kubur Bilal sebelah tu. Lepas tu Muawiyah. Muawiyah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ialah duduk laki Jami' Amawi. Ya ada Muawiyah awal, Muawiyah sani, Salahuddin Al-Ayyubi. Orang panggil pemega, pemila dalam medan peperangan masalah buka Kudus ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Tu dia habis kata patu wa Amiru ibnu Fuhairah dan pula Amir ibnu Fuhairah. Wa ghairuhuma. Dua orang ini makna kata setengah daripada hamba-hamba yang masuk Islam. Lepas tu dia menyeksai, dizalimi oleh kafir-kafir Quraisy dan kafir musyrikin. Dan siapa dia membeli untuk tebusnya daripada jadi tak jadi hamba ialah Abu Bakar. Wa qad arada. Ketika ni marah benar. Seteru Islam tu orang panggil jadi marah benar. Jadi marah benar. Jadi mengamuk benar di dalam kota Mekah. Sebab apa? Sebab orang masuk Islam korama. Faham ni? Jadi marah benar, mengaru benar, mengamuk benar. Fuak kafir Quraisy. Dia nak buat Nabi tak boleh. Sebab apa nak buat Nabi tak boleh? Abu Talib dah. Dia nak buat Nabi tak boleh. Dia nak katak Nabi tak boleh. Nak menyeksa Nabi tak boleh. Nak buat hina Nabi. Dia takut pak darah Nabi. Pak darah Nabi Abu Talib. Pak Abu Talib debel lah kota Mekah. Pak Abu Talib ni ada khisi besar dekat Baitullah. Khisi besar ni, khisi tinggi. Untuk menyelesaikan masalah la kota Mekah. Kalau masalah la kota Mekah dah perang di antara Quraisy dengan Hawazin, Quraisy dengan Saqif. Siapa dia buat putusan, siapa dia taksing? Ialah Abu Talib. Sebab tu Fok Quraisy nak buat Nabi tak berani. Sebab pak darah Nabi kedebel. Tapi orang lain ni, Fok ni tak ada kedebel. Jadi hamba ya, jadi tak ya, buat nyanyo, buat seksa. Tapi Nabi nak buat tak boleh. Lepas tu dia mengamuk la kota Mekah, mengaru. Lepas ni Fok Islam hak dah lebih kurang dah ada 20 orang, 30 orang nak duk tak boleh, duk mengaru ni duk mengamuk. Walamma arada wa qad arada, dan sesungguh menganak kilah ia Abu Bakar. Abu Bakar pun menganak kita tengok adik-adik. Al-hijrata, nak berhijrah dan pula nak berpindah. Abu Bakar pun kanak kiwi nak berpindah apabila mengamuk sangat oleh kafir Quraisy, le kota Mekah, dia buat nyanyuk kepada orang Islam. Mengamuk kafir Islam saat ni dah, kamuk kalau kafir Quraisy kepada orang-orang Islam terhadap orang Islam, maka Abu Bakar pun menganak nak berhijrah, nak berpindah ilal Habasyati, gi kepada Habasyah. Habasyah, nak gi pada Habasyah kan? Kerajaan Habasyah belah Lik Yamin. Nak gi kepada Habasyah. Lepas dah tu sekali dengan siapa Abu Bakar kan nak hijrah? Ma'aman hajara, serta mereka nak berhijrah di Yaman. Maka Abu Bakar tu nak hijrah serta mereka yang berhijrah lah ia Abu Bakar. Makna kata Abu Bakar kan nak berhijrah pada Habasyah serta mereka yang berhijrah lah ia Abu Bakar. Salata man hajara ay man hajarahu, serta mereka yang berhijrah Abu Bakar akan dia ke Mansa ni. Tapi apabila Abu Bakar nak hijrah berpindah pergi kepada Habasyah, famana'ahu, maka menegah akan dia akan Abu Bakar. Tahu Abu Bakar nak pindah dengan kawan-kawannya, dengan taule-taulenya daripada fuak-fuak masa Islamnya, menegah Abu Bakar. Tahu dah setengahnya kata Abu Bakar nak hijrah pindah pada Mekah, tak ada mengamuk sangatnya kafir Quraisy ni. Maka menegahkan Abu Bakar min zalika, daripada dimakan itu, dimakan mana maka menegahlah akan dimakan itu min zalika, daripada dimakan itu, dimakan mana? Ialah daripada dimakan mana ni? Famana'ahu, maka menegahlah akan dia, akan Abu Bakar min zalika, gapo zalika ay mazukit min iradati al-hijrah.
Bagi tersebut daripada kanak ki Abu Bakar nak berhijrah lagi pula nak berpindah ni. Ibnu Dugnah oleh Ibnu Dugnah. Ibnu Dugnah pun dia menegahkan Abu Bakar. Abu Bakar tak satu bait. Tak sah hijrah, tak apa kawin cara. Ibnu Dugnah ni satu orang yang kedebel lah kota Mekah juga. Nah, orang panggil satu orang panggil satu orang yang kuat juga. Dia kata Abu Bakar tak sah hijrah, tak sah tu baik, tak apa kawin cara. Siapa dia Ibnu Dugnah ni? Sayyidul Qarah. Ialah tok ngulu bagi kawasan Qarah. Tok ngulu orang kedebel ataupun daripada ketua daripada Al-Qarah, satu kampung tempat nama Qarah, maka dialah tok ngulunya, dialah ketuanya. Maka dia kata bagi Bakar, hei Bakar, tak ada kena hijrah lah, tak sah hijrah lah kepada Habasyah. Waqal, dan berkata ia waqal, dan berkata ia Abu Bakar. Dan berkata Abu Bakar mislu Abi Bakrin ni kata ni. Kulit sini ni. Wa qala, dan berkata ia Ibnu Dugnah mislu Abi Bakrin, seumpama bagi Abu Bakar, la yakhruju, tiada keluar ia Abu Bakar daripada kota Mekah. La yakhruju ay min Makkah. Abu Bakar tak tubik kata Ibnu Dugnah. Kata Ibnu Dugnah, kawan jamin dah, kawan dia dah, kawan sanggup dah. Kata Ibnu Dugnahnya. Wa qala, katanya Ibnu Dugnah mislu Abi Bakrin, bermula seumpama bagi Abu Bakar ni. La yakhruju, tiada keluar, tiada tubik ay min Makkah, daripada kota Mekah. Wa ja'alahu, dan menjadi ia Ibnu Dugnah akan Abu Bakrin fi himayati, di dalam jagaan bagi Ibnu Dugnah. Jadi Ibnu Dugnah katanya seumpama Abu Bakar, dia tak tubik dah daripada kota Mekah, dan menjadilah Ibnu Dugnah ni akan Abu Bakar di dalam jaga dia, dalam pelihara dia. Ibnu Dugnah tahu Abu Bakar satu tubik tak apa kafir Quraisy nak buat ke mana, kafir Quraisy nak menzoling tarana, tak apa kawan sanggup, kawan jamin, kawan bicara, mu tak sah tubiklah daripada kota Mekah, katanya Ibnu Dugnah. Maka kata Ibnu Dugnah nak seumpama Bakar tak tubiklah kota Mekah, kerana dia duduk di dalam jaga kami. Lepas tu fa aqama Abu Bakrin, maka mendiami oleh Abu Bakar. Lepas daripada Ibnu Dugnah kata dia, Abu Bakar tak sah tubik tak sah hijrah daripada gi pada Habasyah, tubik pada kota Mekah gi pada Habasyah, tak sah. Tak apa, kami sanggup, kami bicara, kami tanggung dengan menyakiti kafir Quraisy, kami caranya, kami sanggupnya. Fa aqama, maka mendiami Abu Bakrin oleh Abu Bakar ala zalika, di atas dimakan itu, dimakan gawa, dimakan ja'lihi fi himayati, pada menjadinya Ibnu Dugnah di dalam jagaannya dah. Fa aqama Abu Bakr ala zalika, di atas dimakan itu, ai zalika ja'lihi fi himayati, menjadi Abu Dugnah, Ibnu Dugnah di dalam jagaan dia. Zamanan, pada satu ketika. Abu Bakar pun duduk mendiami satu ketika, dengan sebab kata oleh Ibnu Dugnah, tak apa Abu Bakar, kami kan sanggup bicara, dan pula orang panggil melihara, dan pula mengawali akan dikau. Maka Abu Bakar pun duduk sekejap di dalam kota Mekah selepas dikatakan oleh Ibnu Dugnah. Lepas tu thumma taraka, kama dia meninggal ia Abu Bakar. Abu Bakar pun tinggal. Apabila Ibnu Dugnah kata gitu, dia duduk setah, mendiam misna di dalam kota Mekah. Lepas pada tu thumma taraka, kama dia meninggal ia Abu Bakar, hadhil himayata, akan ining pelihara jaga bagi Ibnu Dugnah. Mula-mula tu Abu Bakar turut sekejap, dengar sekejap daripada permintaan bagi Ibnu Dugnah, kata nak sanggup mengawali Abu Bakar daripada gangguan, daripada menyakiti, daripada menyeksai, daripada buat zalim oleh kafir Quraisy. Maka Abu Bakar duduk sekejap. Lepas tu Abu Bakar tinggal, akan ini pelera ini jaga daripada Ibnu Dugnah. Kerana apa? Radian, kerana mereda. Kerana Abu Bakar tinggal, tinggalkan daripada himayah bagi Ibnu Dugnah. Radian, kerana persetujuan Abu Bakar, kerana meredai Abu Bakar.
bihimayatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar nak pada jaga Allah ta'ala dan persetujuan daripada jagaan Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada jaga himayah bagi Ibnu Dugnah. Kenapa boleh kata Abu Bakar tinggal akan jaga bagi Ibnu Dugnah? Id la yaliku bil muslimil qawi, kerana tidak layak, tidak patut, tidak berlebih bil muslimil qawi, dengan orang Islam yang qawi. Yang qawi al-iman ul iman. Jadi tak patut, tak layak, tak berlebih, tak berlagu bagi orang Islam yang kuat iman an yarda, bosa menutup ti kereda bosa mereda ia al-muslimul qawiyul iman. Kan Abu Bakar berasa mari satu orang Islam yang kuat iman, yang tegak iman, yang teguh iman, hidup berpegang dengan jaga yang lain daripada Allah. Wasa tak patut wasa tak layak. Patut Ibnu Dugnah ni siapa dia? Bukan Allah, manusia macam ya. Patut Ibnu Dugnah ni daripada ketua bagi Qara, yakni daripada ketua daripada kampung tu, sanggup nak jagakan Abu Bakar dan pula orang Islam daripada gangguan, daripada menyakiti, daripada Quraisy. Tapi Abu Bakar kata, tak patut tak layak bagi orang Islam yang kuat ini hidup reda, duk puas hati dengan jaga orang yang lain pada Allah Ta'ala. Dah kan? Mulai dah. Idla yalikum, kerana tidak layak dan tidak patut bil muslimil qawiyil iman, dengan orang Islam yang kuatlah oleh imam dia, ayyarda, bahawa semereda ia orang Islam saat itu bahasa mereda al-muslimul qawiyul iman bihimayati ghairillahi jalla jalaluh, dengan pelihara dan jaga kawal selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Tak patut sangat-sangat. Pergi telah ni kita tahu dah, kita beriman dengan Allah, patut kita harap yang lain pada Allah, patut dah tak layak, tak berlagu. Pala ni kita harap apa? Harap kepada mata benar. Orang pengharap kebenar. Tu kecek ime. Tapi orang panggil nak pada kekayaan, nak kepada mata benar, harap pada mata benar lebih daripada Allah. Kita lu tak kerja nak makan apa? Kita kalau tak itu nak makan apa? Nak tak boleh kena kerja. Kena ada kebun. Patut kalau pilih-pilih natu, natu hok kaya-kaya. Sebab apa? Tak ada makan. Kalau natu tesak-tesak nak makan gap, makan pasir. Kau anak kita. Ni harap kepada mata benar. Harap kepada benar, berbenar orang panggil. Sebab tu kita tu kena harap ke Tuhan. Tapi orang panggil gini ya payah. Benar ni ya jauh. Mana kata kita nak harap Tuhan. Ni ya bukan benar mudah. Benar payah. Benar tak gari. Benar tak nampak. Benar makdum. Allah Ta'ala ni benar tak nampak supaya barang hilang tu barang hilang. Ada tak barang? Ada. Tapi anda mau cari tak temu, terlindung mata mong. Barang hilang. Barang kita cerak duit dah coklat kocek kita saat ni 1,000. Lepas tu tiba-tiba hidup ke mana? Ada tak? Ada. Barang anda mau cari tak temu, tak tahu hilang mana. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Barang anda mau cari tak temu. Sebab mu tu hijab banyak kara di dalam mata hati mu hijab. Allah Ta'ala itu. Sebab tu kata tak patutlah bagi orang Islam, orang Muslim yang kuat ini dia reda dengan lain dah selain daripada Allah Ta'ala. Walamma azinallahu lanabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan tak kala mengizin Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrati, pada hijrah, pada berpindah. Allah Ta'ala pun turun ayat titah ke Nabi, suruh Nabi berpindah, suruh Nabi itu berhijrah daripada kota Mekah, sebab mengamuk sangat, mengaruh sangat, menyakiti sangat kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam. Apabila Allah Ta'ala titah izin ke Nabi suruh hijrah ilal Madinah, gi kepada Madinah. Allah Ta'ala titah ke Nabi hijrah gi pada Madinah, kana lahu, nescaya adalah baginya, bagi Abi Bakrin, syarafus suhbati, ialah semulia-mulia daripada persahabatan Nabi, kawan Nabi. Dia inilah paling mulia sekalinya, dia inilah orang yang teragung sekalinya. Persahabatan Nabi sekali dengan Nabi hijrah, orang yang berhijrah sekali Nabi, maka dia telah dikata semulia-mulia daripada sahabat. Sebab tu dia kata
as-sabiqu was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang yang terdulu dan orang yang terutama minal muhajirin, daripada orang hijrah sekali Nabi. Pafiyah paling lebih kali Abu Bakar, sebab Abu Bakar sekali dengan Nabi lalu dah gitu. Syarafus suhbah, kemuliaan daripada persahabat teh, binasil Qur'anis syarif, dengan nah Quran yang mulia ia. Qala ta'ala fi surati Taubah, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Manakah mulia Abu Bakar weh? Kata dia persahabat Nabi yang mula-mulanya, hatta wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Ya, orang yang terdulu, hak ni pangkat nombor 1 kali ni. Orang hijrah kali dengan Nabi sahabat ialah Abu Bakar. Dia ni pangkat yang tinggi sekali lah syurga. Lepas pada tu orang selepas pada Abu Bakar pangkat yang tinggi. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Lepas tu ni Tuhan dah bangga. Bukhotel Tuhan jamin, Tuhan cak moho. Abu Bakar ni orang yang dikatakan persahabatan Nabi yang paling mulia. Kerana nah Quran tanah. Idh yakulu, pada ketika yakul bersabda dan permannya dan berkatanya. Gitu. Idh yakulu, pada ketika dan masa yakulu berkata ya Muhammad, Nabi lah, li sahibihi, bagi taulannya, taulan Nabi. Ni siapa dia taulan Nabi tika ni? Ialah Abu Bakar. Kenapa? Tika ni Nabi duk tidur tak riba Abu Bakar ni, ayat ni turun ni. Nabi tidur tak riba Abu Bakar, letih daripada lari kafir Quraisy nak bunuh Nabi. Nabi letih tidur tak riba Abu Bakar. Cuba pergi tah gua so. Sepik sangat nak masuk, pas sepik gua dah. Luah ni lebih kurang. Tapi sari laba mai buat selalu dah tika Nabi lari dengan Abu Bakar, berempati kita dengar lah dah berempati mari buat sari situ. Lepas tu nak tahu cerak tak cerak, pergi nak sendiri. Pergi Mekah, pergi nak sendiri di Jabal Thur. Orang panggil Ghasur, Gua Thur. Gua Thur tu nah luah tu ya. Lepas tu kita naik tu orang panggil nak sapar Pak Nabi nusuk dengan Abu Bakar, dia denang gitu. Orang panggil jadi depak gitu. Dia tinggi berdepak. Kalau seolah kalau kita nak kereta ria satu, kalau kita jalan kaki tu lutut rapat dada, nak di bukit tu. Lepas tu Abu Bakar dengan Nabi tu duduk situ. Nabi pun letih weh. Lepas tu kita mikir masa tu panah lagi, kereta tak ada lagi lah. Ni tak apalah kereta dah. Dulu kau dah kuda dengan uta ya. Nabi lari jalan kaki ya. Tubik pada Umar Sayyidina Ali Abu Talib tu, jalan kaki dengan Abu Bakar nak tak bukit tu. Lepas tu Nabi tu tidur tah riba Abu Bakar. Lepas Nabi tidur tah Abu Bakar saat ni tu, Abu Bakar Nabi duk tidur, takut kafir Quraisy lagi, takut main bunuh Nabi, takut bunuh dia. Duk bunyi suara keluar tu, di mana ni? Pada mata boleh jadi ke Abu Bakar dengan Nabi sini. Tengok burung pati pun ada di depan ni. Lepas tu ada sarang laba. Tapi kalau dia pergi golek belakang, apa cerak Nabi dengan Abu Bakar? Sebab dia gua dia tinih waktu itu Ya bukan gua kata itu, gua tinih waktu. Kalau dia pergi golek belakang, cerak dia nampak Abu Bakar dengan Nabi. Tapi Abu Bakar naling, takut kafir Quraisy bunuh Nabi, bunuh dia. Maka Abu Bakar saat ni teriak. Lepas tu sakit kaki ketik di tedung ni. Sakit lagi ketik di tedung dilipas. Lepas tu sakit lagi, takut lagi, duk mari tahu nak royak. Titik air mata atas pipi Nabi. Kau ni ayat tu entah. Id yaqulu li sahibin la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar kata, Nabi kata pada Abu Bakar, hei Abu Bakar, hei taulan aku, la tahzan, jangan duk duka cita, innallaha ma'ana, sesungguh Allah serali dengan kita. Tuhan sekali, pertolongan Tuhan sekali, kita tak suruh bimeh Abu Bakar. Ayat tu kisahnya asbabun nuzul ialah sebab tu ayat ni Abu Bakar duduk dalam gua sekali Nabi, titik air mata atas pipi Nabi. Maka ayat tu selalu kata id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Surah Suratul Taubah. Nah, ayat 4 pada dulu kami kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara daripada al-mahzur, disifatkan dengan diperharakan. Makna diperharak oleh Allah, ditegah oleh Allah, mana al-hazri dengan mana al-hurmati. Gapo haram barang yang dibipala kerana meninggal, tapi meninggal kerana menjunjungkan kita. Tapi orang panggil disiksa kerana perbuat. Kalau kita buat disiksakan. Tinggal kerana junjung kita, situ tu hari pala.
Adapun masalah makruh bagi dia berpahala kerana tinggal dan tidak diseksa kerana membuat. Ataupun kita membuat menghijau tak ada diseksa kan, tengok. Fa in qila, maka jika dikatakan dan ditanyakan, wa kadzalika, dan seperti dimakan itu, agama dia mana? Aikal muharramati wal makruhati, yakni ai fi kaunihima la yatarattabu thawabu illa qusida bihima alimtisalu. Tengok molek. Dia kata wa kadzalika, tak molek dami, aikal muharramati wal makruhati, supo dengan perkara-perkara hak yang ditegahkan oleh syarak oleh Allah Taala, wal makruhati, dan benda-benda makruh supo pada pihak mana? Ai fi kaunihima, pada pihak kedua-dua al-muharramat wal makruhat ini, la yatarattabu thawabu, tiada terjadi dan hasil oleh pahala, illa qusida bihima, malaikat dikosak dengan kedua-dua kita tinggal tu. Ataupun illa qusida bihi, ataupun malaikat dengan dikosak dengan dia dengan aibitar kihima, ataupun bihima pun tak ada apa. Illa qusida biha, malaikat dikosak dengan dia dengan tinggalkan al-muharramat wal makruh al-imtisal. Nak dapat pahala, kita tinggalkan benda makruh, tak berakhir waktu, bukan dak kerana junjung kita. Mu tinggal pun arak, aku tak berakhir arak di awal lagi dah. Sebab puan mu tak minum arak, aku tak cok mula lagi dah. Kalau ayat kata semata kata tak cok ke arak, atau tak ada boleh pahala. Mu tinggal apa arak? Kawan nak junjung titah kerana Tuhan tu larang. Lepas tu kawan tak minum, bukan kawan tak berakhir, kawan junjung titah. Kawan nak junjungkan perintah, nak besar perintah, baru boleh pahala. Maka seperti kal muharramat wal makruhat, al-wajibatu, baca tak? Ialah segala perkara-perkara yang wajib. Dek, perkara-perkara yang wajib, mana semaya, orang panggil perkara yang wajib. Puasa dikatakan perkara yang wajib. Kamar dia keluar zakat pun dikata keluar zakat, perkara yang wajib. Kawan buat perkara wajib kan apa, tengok. Wal mandubatu, dan segala perkara-perkara sunat. Jadi salah tawar pada wa kazalika masuk pada al-wajibatu wal mandubatu. Jadi kazalika takluk suatu masuk khabar muqaddar, takdir kaliannya lagana. Wal wajibatu, dan bermula perkara-perkara yang wajib. Wal mandubatu, dan perkara-perkara yang disunat saat itu, kainatun wasabitatun, adalah ia kadzalika aikal muharramati wal makruhati, serupa dengan perkara-perkara yang wajib dan perkara makruhat. Pada pihak kedua-dua saat itu tidak terdapat pahala, malaikat dikosak dengan dia dengan tinggal tu nak kepada junjung kita. Tengok. Supaya pada pihak mana? La yatarattabu, tu panggil jumlah nak menyata wajah syabah. Faedah. La yatarattabu tu panggil tulis luar tu. Yakni jumlah menepati nak menyata wajah syabah jalan serupa bagi kazalika. Tulis molek dah. Tak ada perut. La yatarattabu tu tulis molek, yakni jumlah apa? Yakni jumlah nak menyata wajah syabah bagi kazalika. La yatarattabu thawabu, tiada terjadi dan tidak teratur, tidak hasil as-thawabu oleh pahala. Tak dapat pahala sebab kita semayah, tak dapat pahala sebab kita puasa, tak dapat pahala dengan sebab kita kerja sunat kapit waktu, tak dapat pahala ala fi'liha, ai li ajli fi'liha, kerana mengerja akan dia akan al-wajibat wal mandubat. Tak ada memang lah. Jadi tak dapatkan pahala dengan sebab kita ngijakan al-wajibat wal mandubat, tak dapat pahala, tak hasil pahala illa iza qusida bihi, malaikan apabila diniat, dikosak, dituju hati. Kosak sila hati, niat hati, bihi ai bi fi'liha, gitu. Bihi ai bi fi'liha, dengan mengerja akan akan al-wajibat wal mandubat. Malaikat kita kosaklah dengan dia dengan fi'liha saat itu. Al-wajibat wal mandubat, kita kosak dengan perkara yang wajib seperti kita semaya Allahu Akbar semaya fardu, ataupun kita kosak pada semaya sunat ni, gapo kosak?
Alimtithalu, yakni kita nak junjungkan titah Allah, kita nak bersama-sama perintah-perintah Allah Ta'ala. Deh. Ya kata gapo ni salam babo khatam noikrab. Podi tiban raumi. Botemi kun matin. Kausan kap naman. Miwiti ke kai mai babo. Demo tau berah dalam lago. Patu tau menyok dalam lago naman prai ke naman po. Witi ke kai ko nak oyak gimana? Oyak soalan ya sikit. Nah. Takut lupa lagi. Dia tanya kata telaga muh dia catam gapo salam babo khatam noikrab. Podi tiban raumi bo temi kun mating kau sang kap naman. Witi ke kai. Ada kedak babo. Nah. Jadi hak ni nak royak demo tu ada masalahnya. Kalau demo nak kekai ni dia kena cari tawah, kena cari tipsi. Nah, apa tu orang hilasa kalau nak kok. Nah, tapi demo nak buat sendiri buat sepuluh tak boleh ni. Sebab laga tu demo cuah minyak mati bunuh dan cuahkan masalah. Nah, berah-berah masuk dalam. Lepas tu laga tu dia nak buai lagi pula nak bau busuk laga ni. Lepas tu kalau makan air laga ni oleh ke nak jadi masalah sikit. Nah, keluarga pun tak sihat, nak jadi tak selamat lah. Tu lepas tu witi kekaya kena tiada tawah dengan tipsi. Tiada tawah wi banyak, lepas tu tipsi banyak. Nah, kalau rasa nak kekai telaga ni, tu kena cari tipsi dengan tawah. Buat di sini insya-Allah kita tolong buat wi. Maka dia kata masalahnya nah, al-wajibat wal mandubat tidak terhasil oleh pahala malaikat dia qasak dan dia niat kata nak junjungkan titah Allah Subhanahu wa taala. Dah. Malaikat dia niat junjung titah Allah Subhanahu wa taala baru dia dapat pahala nah. Bagi nah hak tanya ni. Kalau nak itu carilah cari benda tu insya-Allah kita tolong buat wi nah. Banyak dah telaga-telaga demo kenak ni. Fal jawabu annal amra kazalika. Maka bermula jawab demo soal lagu mana perkara wajib, maka lagu mana perkara sunat nak dapat pahala kan akan dia. Maka supo juga dengan benda muharramat. Kita tinggal muharramat, kita tinggal makruhat, semata-mata kita tinggal tak berahi wafta, hak tu tak boleh pahala. Malaikat kita tinggal wafta, kita tinggal wudu kerana junjungkan titah, ini baru dapat pahala. Supo juga dengan perkara yang wajib. Fal jawabu. Jawab ing. Fal jawabu maka bermula jawab annal amra akan gapo ialah sesungguh titah tu. Titah Allah Taala. Kazalika. Nah, seperti dimakan itulah. Makna titah Allah Taala supa dengan masalah kal wajibati wal mandubat. Supa dengan itu. Supa dengan perkara-perkara wajib wal mandubat tu, orang panggil segala titah-titah tu supa dengan dimakan itu. Annal amra sesungguh bahasa titah suruh Allah kazalika kainun kazalika adalah seperti dimakan itu aikal wajibat wal mandubat. Tu orang panggil titah itu suruh Allah Taala tengok. Walakinnahu lamma kana kathirun minal wajibat. Sungguh kata kerja tu suruh Allah Taala supalah dengan perkara-perkara hak yang wajib perkara sunat tu orang panggil titah belaka tu, tapi kan walakinnahu dan tetapinya al-amr ni lamma kana kathirun minal wajibat. Tak kalau adalah banyaknya minal wajibat daripada perkara-perkara yang wajib la yata'attal ityanu biha tiada termungkin tiada terdapat kerana la yata'atta ay la yumkinu gitu. La yata'atta ay la yumkinu al ityanu biha tidak termungkin oleh kita nak buat datang dengan dia dengan al wajibat. Tak boleh kita nak buat datang semua, kadang-kadang benda wajib banyak dah. Kadang-kadang kita tak ada nak buat selalu. Supaya maya ni pun banyak juga. Maya 5 waktu. Lepas tu benda wajib lagi puasa. Benda wajib lagi kadang-kadang haji. Kita nak buat tak boleh. Kadang-kadang seorang tu seumur hidup tak biasa pergi ke Mekah. Seumur hidup tak biasa buat haji. Mana kata tak lucu. Tapi apabila dia nak menunaikan satu perkara wajib, dia niat ke? Niat kata nak tunaikan titah dan nak besarkan junjungkan titah Allah.
baru dia dapat pahala. Tapi dia saat ni tak termungkin nak mendatai dengan wajibat hak banyak, tak termungkin illa iza qusida biha, malaikan apabila dikosak, diniat, disila biha dengan dia, dengan al-wajibat, alimtithalu, oleh nak menjunjungkan kita. Benda wajib tu banyak, kadang-kadang kita nak buat sekaligus tak ada, tak kan? Nak buat wajib kata nak semaya, gapo lagi wajib kita nak puasa, lagi pula kita nak pergi buat haji lah masa tu lah tak kuasa. Tapi semua benda wajib tak termungkin kita buat datang, malaikat kita kosak, kita nak junjungkan kita, nak junjungkan perintah, nak junjungkan segala suruh Allah Taala. Gapo alimtisal ha tengok. Wa huwa, dan ia alimtisal ni kullu wajibin, ialah tiap-tiap perkara yang pasti, perkara yang wajib, la yasihhu fi'luhu, yang tiada sahlah oleh memperbuat akan dia, akan imtisal ataupun wajib, tidak sah oleh perbuat akan wajib ni illa biniyatin, malaikan dengan kita niat. Dah makna kata malaikat dikosak dengan dia, dengan al-wajib al-imtisal. Dah. Wa huwa, dan ia kasir minal wajibat kullu wajibin. Ataupun imtisal tu gapo dia tengok. Tiap-tiap perkara yang wajib, dah, yang tidak sah oleh memperbuat akan dia, akan wajib malaikat dengan niat. Jadi makna kata perkara yang wajib nak dapat pahala, nak jadi pahala, nak terhasil pahala, di atas memperbuatkan dia, malaikat kita kosak dengannya lah. Kita sila dalam hati kita, ialah apa dia? Yakni nak menjunjungkan kita. Makna kata wajib tu banyak, kasir minal wajibat, banyak daripada perkara wajib, tidak termungkin nak datang dengan dia, malaikat kita kosak nak menjunjungkan kita. Kemudian wahwa, dan ia imtisal tu, tak situ dulu. Tiap-tiap perkara yang wajib. Junjung titah ni perkara yang tiap-tiap perkara wajib. Tidak hasil dan tidak sah oleh memperbuat yang wajib saat ni tu, malaikat dengan niat. Makna kata perkara wajib tu banyak, maka tidak termungkin kita nak mendatai dengan perkara wajib tu, malaikat kosak nak membesarkan titah Allah, nak menjunjung titah Allah. Kemudian junjung titah Allah ialah tiap-tiap perkara yang wajib. Tiap-tiap perkara wajib tu junjung titah. Semaya, hana junjung titah. Puasa kerana junjung titah. Tidak sahlah oleh perbuat perkara yang wajib saat ni ataupun imtisal saat ni tu illa biniyatin. Dah. Tidak sah oleh perbuat wajib saat ni tu malaikat dengan niat. Mana tak puasa niat junjung titah. Semaya junjung titah. Tengok. Lam yuhtan ila taqyidi bizalika. Tidak berhajat, tidak perlu. Dah. Tiada perlu apa dia? Tiada perlu ila taqyidi bizalika, kepada kain bizalika, dengan dimakan itu, dimakan mana? Dimakan katanya nah. Dah. Jadi makna kata lam yuhtat, tidak perlu. Lam yuhtat, tidak perlu, tidak berhajat ila taqyid, kepada kain bizalika, ai bizalika al-istisna illa biniyatin. Tak ada perlu. Tapi sebut kata buat perkara wajib nak boleh pahala, malaikat dengan imtisal. Tengok. Maka dia kata sini ni nah, tidak termungkin kama dia dengan mendatai dengan perkara-perkara yang wajib banyak, malaikat kosak dengan dia imtisal. Maka imtisal tu tiap-tiap perkara yang wajib. Makna imtisal tu kita tu suruh tu tiap-tiap perkara wajib, tidak sah perbuat malaikat dengan niat. Kemudian tidak berhajat kepada kait dengan kata malaikat dengan niat istisna tu tak ada kait. Tak ada perlu. Misalnya katanya nah. Kemudian imtisal tu gapo dia? Kita tak imtisal wa huwa gapo dah? Kullu wajibin. Tiap-tiap perkara yang wajib. Tu orang panggil imtisal lah kau tu. Tiap-tiap perkara yang wajib tu orang panggil la yasihhu, tidak sahlah oleh diperbuat akan dia illa biniyatin. Malaikat dengan niat. Jadi sini musannif kata tak ada perlu kait lah. Jadi imtisal ni tiap-tiap perkara yang wajib, maka itu wajib kita kena menjunjungkan titah, tidak sahlah oleh perbuatkan perkara wajib malaikat dengan niat. Maka tak ada kait illa biniyatin pun tak ada poda.
tapi nak ayat katanya tak perlu kepada kait dengan kata illa biniyatin. Tapi nak ayat kata sebut kata titah, maka tiap-tiap perkara yang wajib tah kita saat itu kena buat. Mana semacam semaya dan semacam puasa, itu dia panggil perkara-perkara yang dititah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajiblah kita memperbuat, dan tidak sah oleh perbuat melainkan dengan niat. Niat mana? Niat nak junjungkan titah dah. Wa in kana ba'dul wajibati, dan jika adalah setengah daripada perkara yang wajib tu, perkara-perkara yang pasti hak Tuhan titah ke atas kita ni, maka tidak berlaku dan tidak hasil oleh pahala dan balasan perkara wajib, tabra'uz zimmatu bi fi'liha, terlepaslah oleh diri seorang bi fi'liha, dengan diperbuat akan dia akan al-wajibat. Jadi apabila seorang sepuluh kita ni Tuhan tutup kita, Tuhan duk tekan kita, suruh kita semaya subuh hari ni, Tuhan tekan kita, maka kalau kita tak buatkan perkara yang dititah, perkara yang dipuji, makna kata tak lepas, tak lucut daripada diri kita. Sebab tu orang panggil seorang apabila dia kerja perkara yang wajib, perkara yang dititah, maka dia buat serta dia niat akan nak junjung titah. Kalau dia tak niat, tak ada apa, tak ada kait, tak ada apa tujuan bi illa biniyatin tu, tak perlu kepada kait dengan ta illa biniyatin. Tapi kait saat itu tak ada apa lah, tapi tak perlu pada kait. Sebab tiap-tiap kita buat tu nak junjung kita. Buat ni kerana besarkan perintah. Kemudian apabila kita buatkan satu perkara yang wajib, itu orang panggil terlepaslah diri kita dengan sebab kita perbuat daripada tutup syarat, tutup Allah Ta'ala. Wala yatarattabu thawabu ala zalika, dan tidak terjadi teratur oleh pahala ala zalika, di atas dimakan itu, dimakan fi'liha, tak hasil pahala kita buat perkara wajib, illa kusi dalam tisalu, malaikan dikosak kita saat ni nak junjungkan kita, nak besarkan akan kita Allah Ta'ala. Supaya kita semaya, pokok kita biasa semaya, lepas tu kita tak semaya, rasa tak lepas weh. Rasa aku dah terlekat hutan polah diriku ni, rasa tak sedap duk, kerana ada terlekat. Kerana apa? Kerana kita tak buat titah Titah ke? Tuhan suruh kita semaya, maka kita tak semaya, rasa duk terlekat di dalam diri, duk terlekat dalam hati. Tapi apabila kita pergi kerja perkara yang wajib, serta kita kosakkan junjung kita, situ diri kita rasa lega. Tabri atura, tabra'uz zimmah bi fi'liha, terlucutlah oleh diri dengan sebab perbuat perkara yang wajib saat ni. Tengok mana? Kana faqatiz zaujati, seperti membelanjalah seorang, belanja dia tu, az-zaujat, akan segala isteri-isteri dia. Mika kita kerja, isteri kita 4 orang, kerja tu, kerja ni, wak nego, wak jual mata cicing gapo itu ni dah. Maka dalam penego kita, dalam masalah kita kata, dalam kerja buat kita saat ni tu, gawa? Yakni kita nak junjung kita. Kita kerja, boleh duit, jual mata, wak nego apa itu ni, maka duit boleh kita belanja isteri kita, belanja anak kita untuk ngaji. Kerana apa? Kerana nak junjung kita. Boleh pahala dah weh? Jawab kata boleh pahala, dan terlucut daripada kita, daripada orang pengisuruhan Allah, tertekan dan pula tutup kita, syarat terhadap kita terlucut. Waraddil maghsub, dan pula menghantar balik karo yang dirapah. Maka kita hantar gelik baju demo, baju rakyong demo, tempat demo sakut di pondok molek weh. Kita masa kena perkang. Nyemik baju rakyong buat hak kita. Tak boleh baju demo, kita ambil demo beli 2-3 ribu. Pak kita buat milik kita, tak kena. Dia hantar klik ketua. Hantar klik kerana? Kerana nak junjung titah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hantar barang hak kita rapah tu. Wal wada'i, dan pula kita hantar barang pertaruhan, barang orang taruh saat ni tu kita hantar balik. Dah kita hantar balik ketua dia semula, barang-barang pertaruhan itu. Wal wada'i, dan kita hantar balik barang-barang pertaruhan. Wa ada'id duyun, dan menunai dan membayarkan segala hutang-hutang. Maka kita bayar hutang kerana junjung titah, dan hantar balik perkara-perkara rapah kerana junjung titah, dan kita hantar balik demo taruh kita kerana junjung titah. Wa ghairi zalika, dan selain daripada dimainkan itu mazukir ai min nafaqatiz zaujat wa raddil maghsubi ngakhir. Gapo dia ghairi zalika bayar mimma yasihu, daripada barang yang sahlah ia barang bighairi niyatin, dengan tidak niat. Tak niat tinjung titah lah. Misalnya kita ambil barang dari ni baju baju rakyat harga 3,000.
Kita tahu kawan ambil baju demo dah, kawan atas kelik. Pas kita tak ada niat aku nak junjung kita. Sah ke tak sah? Sah dah. Kalau hantar syarat, sah dah. Kata balik dah? Tak balik dah. Pas kita terlucu daripada diri kita berdosa. Lepas tu kali kita tak niat aku hantar ni kerana junjung kita. Tak niat pun yang mada dah lepas dah weh. Kalau junjung kita, kalau kita niat, maka boleh pahala lah aku hantar balik kerana junjung kita. Kalau tak niat, maka sah dah hantar balik tu. Tak ada perlu kena niat. Wallahu a'lam. Sekat tu dulu kan mereka kata. Wallahu a'lam.